Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk hari ini saya nak bercerita tentang Al-Quran yang ditulis dengan Rasul Osmani. Okey. Rasul Osmani ni kita tengok. Rasul Osmani ni ada yang kata Rasul Osmani ni susah nak mengaji pakai Rasul Osmani sebabnya dia banyak sangat tanda kan. Sebenarnya Al-Quran yang Rasul Osmani ni dia lebih memudahkan kita untuk baca sebenarnya. Tapi ada satu syarat. Syarat dia apa? Syarat dia kita kena faham fungsi tanda-tanda yang terdapat di dalam Al-Quran Rasul Osmani itu. Jadi bila kita faham fungsi-fungsi tanda, sebab Quran Rasul Osmani ini banyak tanda. Tanda yang kita kata tanda mati, sebenarnya tanda sukun, apa fungsi tanda sukun. Kalau kita perasan pun tanwin, baris dua yang kita kata baris dua itu tanwin. Tanwin kalau baris dua di atas, kita tengok dia ada dua cara penulisan. Satu yang selari, satu yang tak selari. Okey. Jadi bila tak selari, ada yang selari, ada yang tak selari. Kerana dekat situ maksud ataupun fungsi tulisan itu juga adalah berbeza. Okey, sebenarnya Rasul Osmani ni, Al-Quran yang ditulis dengan Rasul Osmani ni banyak je dekat luar tu kan, dekat pasaran tu dia banyak je. Banyak terbitan. Jadi macam mana kita nak kenal Al-Quran itu adalah Al-Quran yang ditulis dengan Rasul Osmani. Jadi untuk hari ini, untuk video kali ini saya nak share berkaitan dengan macam mana kita nak mendapatkan Al-Quran yang ditulis dengan bentuk penulisan Rasul Osmani. Okey, dia ada beberapa, mudah je. Kita terus je lah. Jom. Okey, tips yang pertama, kalau kita beli Al-Quran tu dekat Malaysia, kita beli Al-Quran tu dekat kedai yang dekat Malaysia lah, maka kita akan belek-belek dulu Al-Quran tu dan kita kena cari satu cop yang dicop oleh Kementerian Dalam Negeri kan, yang dicop oleh KDN. Macam ada bentuk dia, macam ni. Okey, jadi dia nampak tu dia ada kotak, mungkin ada kotak, ada bulat mungkin lah kan, tapi dia ada cop Kementerian Dalam Negeri, dia ada cop KDN. Lepas tu dia tengoklah siri-siri apa semua benda tu kan. Okey, tu dia. Kemudiannya pula dalam Rasul Osmani ni dia akan letakkan sekali dengan Lajnah Pentashih Al-Quran. Okay. Jadi Lajnah Pentashih Al-Quran ni individu-individu yang duduk dalam tu telah pun dilantik untuk cek satu-satu terbitan Al-Quran itu. Mungkin ada salah dari sudut baris ke, ataupun ada ayat tertinggal, ada macam-macam lah kan. Jadi mereka ni dipertanggungjawabkan untuk menjaga Al-Quran tersebut, yang mana bentuk tulisan dia untuk menjaga supaya Al-Quran itu adalah sama dan Al-Quran itu tak salah. Kalau cetak maka tak boleh lah. Kalau dah cetak Quran yang salah maka tak boleh. Okey. Jadi dia mesti Al-Quran itu telah pun disemak. Jadi Lajnah Pentashih ni antara tugasnya lah kan, saya tahulah antara tugas ni adalah untuk menyemak tulisan Al-Quran tu. Okay, jadi kalau kita tengok pun sebenarnya bukan bentuk tulisan je, audio, video dan sebagainya kan, mesti melalui tapisan dulu. Iaitu siapa yang menapis dia, inilah dia, Lajnah Pentashih Al-Quran. Jadi mereka ni lah yang bertanggungjawab untuk menyemak Al-Quran itu, sama ada dari sudut tulisan dia, ataupun audio ke, ataupun video ke, atau kira lah apa saja yang berkaitan dengan Al-Quran, maka mereka ni lah yang akan menapis Al-Quran tersebut. Okay. Yang ni istimewanya kalau kita beli Al-Quran yang melalui KDN. Okey, tips yang berikutnya untuk kita nak kenal Al-Quran tersebut Rasul Osmani ataupun tak, kita buka Al-Quran tu surah Al-Fatihah. Okey. Semua kenal kan surah Al-Fatihah, tak biasa baca. Okey, jadi kita buka surah Al-Fatihah tu dan kita tengok pada perkataan Alhamdulillahi Rabbil Alamin kan. Buka kita pun baca lah kan. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Okey, pada perkataan Alhamdulillah. Okey, ni tips dia ni. Pada perkataan Alhamdulillah, kita akan tengok dekat atas alif pada Alhamdulillah tu akan ditulis satu tanda. Atas alif tu akan ditulis satu tanda, yang mana tanda ni kita kenal dia dengan nama Hamzah Wasal. Kalau Quran yang bukan Rasul Osmani, pada kebiasaan yang saya jumpa lah, atas alif ni dia akan letak terus baris atas. Okey. Sedangkan kita tahu dalam Al-Quran alif tu dia tak ada baris. Okey, alif
alif itu dia tak ada baris. Jadi yang berbunyi a i u tu adalah hamzah. Jangan nak tanyalah kan, apa itu dulu kita belajar. Itu dulu punya cerita lah. Okey. Jadi yang ni kita tengok dalam penulisan Rustam Osmani, alif tidak ada baris. Okey, alif dia tak ada baris. Jadi semestinya lah pada alhamdulillah, walaupun kita baca dengan alham, tapi alif itu tidak ada baris. Sama juga macam ayat ihdinas siratal mustaqim. Okey. Ayat tu ihdinas siratal mustaqim, dalam Rustam Osmani dia tak ada baris pada alif tu. Tapi kalau sesetengah Quran yang bukan Rustam Osmani, dia akan letakkan alif tu, dia akan letak baris bawah. Okey. Saya tak katalah salah kan. Cumanya dekat Malaysia ni memang kebanyakan ustaz-ustazah ni dia akan mengajar menggunakan Rustam Osmani. Jadi sedikit sebanyak pengetahuan ataupun apa yang ditulis dalam Rustam Osmani itu dapat disampaikan dengan baik oleh ustazah. Okey, jadi sebagai contoh kan, ustaz tu dia belajar dulu pakai Rustam Osmani. Lepas tu tiba-tiba anak murid dia datang buat Quran yang bukan Rustam Osmani. Lepas tu ustaz tu terang-terangkan pula, anak murid dia kata apa? Ustaz ni tak ada pun kat sini. Ustaz kata tak ada baris ni, ini ada je barisnya. Kan pening ustaz-ustazah tu. Jadi untuk kurangkan pening ustaz-ustazah tu, apa kata, tukarlah kepada tulisan yang Rustam Osmani. Okey, tanda yang berikutnya, tips yang berikutnya ni untuk kita kenal Al-Quran itu adalah Rustam Osmani macam mana. Mudah je. Pada kebiasaannya, Al-Quran Rustam Osmani ni dia akan ditulis dah. Dah ditulis dah di awal-awal tu. Kalau macam Quran saya ni kan, nampak ni? Nampak tak? Kenapa tak nampak? Okey, nampak lah kan? Okey, ditulis dah dekat sini. Dia kata apa? Rustam Osmani, bahasa Melayu Rustam Osmani. Okey, Rustam Osmani bahasa Melayu, sama tu kan? Okey, Rustam Osmani bahasa Melayu. Okey. Jadi kalau yang macam ni dia dah tulis awal-awal ni, dia dah klaim awal-awal itu adalah Rustam Osmani, so boleh pakai. Okay. Al-Quran lain tak boleh pakai ke? Bukan tak boleh pakai. Tapi macam saya bagi tahu tadi lah, kalau kita belajar, lepas kita belajar tu, lepas tu tanda tu dia tak sama dengan yang Rustam Osmani. Ya, sedangkan ustaz-ustazah tu memang dia mengajar menggunakan Rustam Osmani. Jadi kan dekat situ timbul sikit kekeliruan kepada orang yang belajar. Bukan setakat orang yang belajar, orang yang mengajar pun pening juga. Okay, biasa timbul pula satu soalan yang lain. Ustaz, saya ni tak pandai mengaji, saya nak belajar mengaji Ustaz. Ustazah kan, saya nak belajar mengaji tapi saya tak pandai alif ba ta. Boleh tak saya pakai Al-Quran yang dia tulis pakai bahasa Melayu? Boleh tak? Okey, jadi saya tak nak cerita pasal lebih-lebih, saya nak cerita macam ni je lah. Mudah je. Bagi kita dulu lah kan, kita dulu waktu kecil-kecil dulu, nak baca buku sekolah, nak baca apa-apa semua benda lah. Bila kita nak baca buku yang bahasa Melayu, kita belajar apa mula? Okay, mula-mula kita akan belajar ABC pula. Mula-mula kita akan belajar ABC kan. Kita belajar ABC, lepas tu kita pun kenal huruf-huruf A sampai Z. Lepas tu kita pun cuba belajar dulu suku kata BA, ba, BU, bu, babu dan sebagainya kan. Jadi bila kita dah mahir dalam bab yang mencampurkan suku kata ni, kita dah boleh baca sikit-sikit, barulah kita ambil perkataan kan. Kemudian kita sambung pula menjadi cerita. Okey. Yang tu kalau dalam bab bahasa Melayu kita dulu. Tapi bila dalam bab Al-Quran, kita terlalu nak cepat. Kita terlalu nak cepat boleh mengaji, tapi kita tak ada proses. Jadi bila kita tak ada proses, kita terus nak ambil yang tulisan Melayu, boleh tak? Jadi pada saya boleh kata macam ni lah, tak boleh tau. Kenapa tak boleh? Contoh macam ni lah, kita tengok huruf-huruf hijaiyah alif sampai ya tu kan. Huruf-huruf tu dia ada huruf-huruf tertentu dan juga dia ada makhraj yang tertentu. Okey, contohnya kita tengok huruf ha dengan huruf kha. Jauh sikit kan? Okey, huruf ha dengan huruf ha sama tak? Tak sama. Tapi kalau dalam tulisan Melayu, dia nak eja ha macam mana? Dia nak eja kha macam mana? Okey, dalam surah Fatihah kan kita baca apa? Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Okey, huruf ain dengan huruf hamzah, macam mana kita nak membezakan kalau dalam bentuk tulisan? Boleh. Dalam bentuk tulisan Rumi, kita nak bezakan huruf hamzah dengan huruf ain, boleh? Tak boleh.
Kan tak boleh. Itu satu. Kemudiannya pula, kalau katalah kita baca kan ni malam Jumaat ni kita nak baca Yasin. Okey, kita tak baca yang tulisan Arab tu, kita tak baca, kita baca yang Rumi. Dia je macam ni bacaan dia. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin. Okey, cukup yang tu. Banyak-banyak kan tak cukup data pula. Okey, kita tengok Yasin. Ya, berapa harakat kita baca? Kita akan baca dengan 2 harakat. Okey. Jadi macam ni kita nak eja ya dalam tulisan Rumi supaya dia menjadi 2 harakat. Macam ni. YAA lah. Okay, aku cakap kan. YAA lah. Okey, ya A. Ada orang baca ya A kan? Okey, ya. Tapi sin tu yang kita baca Yasin. Sin tu kita baca dengan kadar 6 harakat. Jadi macam mana kita nak eja sin SIN tu supaya dia jadi 6 harakat? Boleh? Macam ni kita nak eja. Nak letak berapa I kat situ? Nak letak berapa I? Okey, jadi pada saya dia sebenarnya kita tak boleh langsung nak mengeja. Adalah yang boleh, tapi kebanyakannya memang takkan boleh kita nak eja huruf-huruf yang hijaiyah ni kita nak eja dengan tulisan Rumi. Tak boleh. Takkan jadi. Kalau jadi pun dia tak sama. Huruf kha dengan huruf ha dia tak sama. Huruf ghain macam mana nak eja ghain? Ghairil. Ghairil macam mana nak eja? GHOI. Kan? Dia tak jadi, takkan sama. Okey, jadi pesan saya pada kita kat luar sana. Okey, kalau kita nak beli Al-Quran, yang pertama pastikan, bolehlah kan kita pastikan Al-Quran itu Rustam Osmani. Sebabnya di kalangan ustaz-ustaz dan ustazah-ustazah kat Malaysia ni memang rata-ratanya pakai Al-Quran yang Rustam Osmani. Yang kedua, kalau kita nak belajar ataupun kita ni Allah jentik hati kita untuk mula mendekatinya dengan pendidikan Al-Quran, dengan belajar mengaji. Okey, tak salah pun kita mula je dengan alif bata. Kan saya ada je student peserta mengaji saya dah umur dah berapa 50 60 tahun kan. Ustaz, saya nak mengaji tapi saya tak kenal huruf. So baliklah kepada asal, iaitu kepada alif bata. Jatuh standard tak? Tak jatuh standard pun. Bahkan orang yang baca ni dia lebih mudah. Kan? Walaupun dia kata ustaz lidah dah kerat, otak dah karat, tepu dan sebagainya kan. Tapi sebenarnya okey je. Walaupun kita dah berusia tapi kita belajar semula alif bata. Okey tak? Okey je. Jangan kata tak okey, jangan kata malu lah. Yang itu adalah penyakit yang kita yang nak belajar mengaji ni memang kita kena merawat lah penyakit tersebut kan. Itu macam mana? Jadi bila nak rawat tu memang kena datang mengaji lah. Belajar mengaji daripada asas, ikut proses. Okey, ikut proses. Kita kenal huruf dulu, lepas tu kita bila dah kenal huruf kita tengok pula baris-baris, kita tengok tanda-tanda, lepas tu bila dah mahir tu barulah kita cuba meletak membaca 1-2 perkataan, lepas tu kita sambung pula perkataan tersebut menjadi ayat-ayat. Jadi kita boleh dah baca. Okay? Jadi proses tu okey je. Jadi sekarang ni kita jangan terus melompat, kata orang dulu-dulu lah kan. Jangan menjadi kismis sebelum menjadi anggur. Okey, jadi so far itulah kot perkongsian saya pada hari ini. Jangan nak kecam mana-mana. Saya bercakap berdasarkan sikit lah yang Allah bagikan. Jadi itu utama sekali tu yang nak beli Al-Quran, tujuan dia nak baca Al-Quran, nak belajar mengaji tapi nak pakai yang Rumi. Jawapan dia tak boleh. Sebab banyak lah kan. Antaranya saya dah sebutkan tadi, kita memang takkan boleh takkan boleh baca Al-Quran yang pakai tulisan Rumi tu, tak boleh nak eja. Kalau saya pula nak baca mungkin dia jadi macam angkat-angkat pula, macam mana pula lah nak membaca, nak membunyikan huruf-huruf ni kan. Okey, jadi itu dah dia perkongsian bagaimana nak mendapatkan Rustam Osmani dan boleh tak kita nak baca Al-Quran tapi nak pakai tulisan Rumi. Okey, jadi sharekan video ni, kongsikan pada siapa-siapa yang berhasrat, mudah-mudahan moga-moga mudah-mudahan ianya menjadi manfaat untuk umat. Okey, jadi kongsikan dan selamat beramal, selamat mengaji. Ingat, mula daripada basic. Kalau yang memang zero, mula daripada basic, tak jatuh pun standard kita. Okay, tak jatuh pun standard kita kalau kita mula belajar mengaji dengan alif bata. Ingat, yang penting proses. Okey, assalamualaikum. Jumpa lagi.